Berkatalah benar sekalipun pahit. Hujan yang turun tak berhenti pasti akan mengundang bah yang luar biasa. Belum sempat surut, awan kembali memuntahkan airnya sehingga tenggelam bumi bertuah. Begitulah diibaratkan krisis dalaman sesebuah negara, khususnya berkaitan dengan politik yang berlarutan. Keselamatan negara akan terancam dan rakyat pula menanggung beban. Malaysia sejak kebelakangan ini berdepan dengan beberapa siri krisis politik yang seakan tiada penghujungnya. Langkah syaratan, kudeta, scheme of thing, pertelagahan sesama menteri, parlimen dikembiri dan pelbagai istilah serta peristiwa yang mengisi ruang kosong babak kelongkangannya. Di saat negara dilanda pandemik COVID-19 yang begitu menakutkan, rakyat mula tertanya-tanya di mana peranan yang dimainkan menteri kecuali beberapa ketul yang dilihat bekerja sedangkan yang lain enak goyang kaki. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dinasihatkan memberi tunjuk ajar kepada barisan menteri kabinetnya yang bersaiz XXXL yang dilihat belum ada arah tujuan sehingga ke hari ini. Bekas ahli Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu, Datuk A. Kadir Jassin berkata walaupun telah setahun barisan Menteri Perikatan Nasional PN memegang jawatan, namun belum ada contoh usaha yang membabitkan pelbagai kementerian dalam memerangi wabak COVID-19. Justru katanya Muhyiddin perlu mengambil nasihat yang diberikan bekas Menteri Keuangan Tun Daim Zainuddin dalam temu bualnya bersama portal berita yang menegur kepimpinannya dan barisan kabinet. Daim berkata walaupun Malaysia kini menderita zero political goodwill, namun ia tidak akan menjadi isu besar jika kerajaan berfungsi dengan cekap dan mendahulukan rakyat. Masalah ini, kata beliau, diburukkan lagi apabila setiap kementerian bergerak secara bersendirian. Jadi eloklah Muhyiddin baca, hadam dan faham teguran dan kritikan Daim itu. Cubalah kawal dan bagi tunjuk ajar kepada menteri beliau yang nampak belum ada arah tujuan walaupun sudah 1 tahun pegang jawatan. Katanya menerusi hantaran di Facebooknya semalam. UMNO pula hakikatnya berhak menegur dan mengkritik Kerajaan Perikatan Nasional PN, malah berhak menarik diri daripada gabungan itu jika keadaan dilihat tidak menjadi lebih baik. Bukan kerana kuasa atau kedudukan menteri kalian dalam Perikatan Nasional, tetapi tolonglah demi rakyat, demi masa depan negara serta nasib anak-anak kita pada masa akan datang. Naib Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, pertama, kerana UMNO adalah parti terbesar yang membentuk PN dan itu adalah hakikat sama ada mana-mana pihak suka atau sebaliknya. Kedua, pertikaian terhadap kritikan UMNO ke atas PN hanya membenarkan mentaliti sekapal, satu geng dan sama sahaja. Kita tidak boleh memudayakan sikap berdiam diri atas mana-mana tindakan yang tidak bermanfaat hanya kerana yang melakukannya itu adalah daripada kalangan kita. UMNO tidak boleh bersikap demikian kerana seekor kerbau membawa lumpur, semua terpalit, katanya dalam satu kenyataan pada Ahad lalu. Katanya lagi, sebab ketiga kerana Rasulullah SAW mengajar supaya umatnya berkata benar sekalipun pahit. Saya melihat konteks berkata benar ini termasuk menegur dan membetulkan mereka daripada kalangan pasukan atau ahli kita sendiri. Sebab itu ia pahit. Janganlah kesalahan orang sebesar kuman di seberang laut kita nampak. Salah rakan sendiri sebesar gajah di depan mata kita boleh tersepak. Tegas bekas Menteri Besar Johor itu. Keempat, katanya, fokus UMNO adalah rakyat dan negara. Maka sesiapa sahaja yang melakukan tindakan yang tidak mendatangkan manfaat terbaik kepada negara akan terus ditegur dan dikritik, malah ditentang. Beliau dan pemimpin UMNO lain percaya bahawa tanggungjawab moral itu wujud dan mesti dilaksanakan. Justru UMNO akan terus menegur dan tidak boleh membisu kerana semua itu adalah untuk kebaikan bersama. Dalam pada itu, pendapat orang muda pula perlu kita raikan secara bersama. Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda menggesa agar barisan kabinet dikecilkan dengan memecat menteri yang tidak berfungsi dan menyerahkan tugas kepada penjawat awam sahaja untuk operasi pengurusan harian sepanjang tempoh darurat. Muda menerusi kenyataan rasminya berkata, pemecatan itu bermula dengan Datuk Seri Adham Baba selaku Menteri Kesihatan dan kedua-dua timbalannya. Dengan menjimatkan kos gaji menteri, timbalannya dan semua pegawai lantikan politik serta menyerahkan bidang tugas kepada Ketua Pengarah Kesihatan, kata parti itu Sabtu lalu. Ada betulnya juga, daripada asyik meminta agar rakyat berubah untuk menyesuaikan diri dengan norma baharu, sudah tiba masanya barisan kabinet berubah dan menyesuaikan diri dengan norma baharu dengan konsep pemimpinan melalui teladan. Jadi rasanya tidak salah kalau muda turut berpendapat bahawa Malaysia gagal mengekang penularan
pandemik COVID-19 walaupun telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dengan pelbagai jenama.